salam sejahtera dan selamat datang sekali lagi ke channel ini Currents VMY. Skandal rasuah lesen perlombongan di Sabah yang kononnya sudah selesai rupa-rupanya penuh dengan manipulasi, rahasia dan juga keadilan yang terpilih. Dan sekarang kenapa senyap? Langsung tidak ada apa-apa update. Adakah benar sudah selesai sepenuhnya? Kesabaran rakyat Sabah sudah sampai ke penghujung. Adakah kebenaran itu nanti akhirnya menghiris tajam di peti undi PRN17 nanti? Mari kita rewind sedikit. Perdana Menteri Anwar Ibrahim berkata, hanya 2 daripada 8 nama yang disebut dalam skandal ini didakwa sebab katanya SPRM perlukan kes yang kuat. Katanya hanya ada video. Kalau memang betul yang hanya ada video, mungkin kita boleh faham. Tetapi di sini bermulanya drama yang sebenar. Bekas Ketua Pesuruhjaya SPRM sendiri, Latifah Koya, tampil dengan pendedahan yang besar. Katanya bukan sekadar video. Whistleblower Albert Tay serahkan dokumen setebal 300 muka surat, lengkap dengan rekod pindahan wang, WhatsApp, data lokasi, malah keterangan lisan. Semua sudah ada dalam tangan SPRM. Jadi, bila Anwar berdiri dalam parlimen dan katakan hanya ada video, itu macam bukan tersalah cakap, tetapi itu seperti satu penipuan terang-terangan untuk mengelirukkan Dewan Rakyat. Kalau ini bukan cover up, apalagi? Sekarang mari kita tengok siapa yang kena. 2 orang, Andi Suryandi Bandi dan juga Yusuf Yaakob. Dakwaan sudah dibuat. Mereka pun mengaku tidak bersalah, tetapi 6 lagi nama di mana? Hilang entah kemana. Ada yang dikaitkan dengan GRS, ada dengan GLC. Semuanya seolah-olah ada payung besar dari Putrajaya. Malah laporan sebelum ini didedahkan bukan 8, tetapi sehingga 15 orang tokoh politik Sabah terlibat. Dengan jumlah wang suapan hampir 4 juta ringgit. Bukti WhatsApp, dokumen semuanya ada. Tetapi anehnya hanya 2 yang dituduh di mahkamah. Yang lain di mana? Sunyi sepi, macam tiada yang berlaku. Apakah makna semua ini? Keadilan ataupun keadilan yang terpilih? Kita kena ingat balik peristiwa lama. Rakyat Sabah tidak akan lupa macam mana Syafiq Apdal diperlakukan. Beliau digari, dipamerkan di depan khayalak ramai, disumbat ke lokap atas tuduhan rasuah yang akhirnya tidak kemana-mana. Bukti tidak kukuh pun sudah cukup untuk malukan dia di depan seluruh Malaysia. Tapi hari ini apabila bukti bertimbun-timbun melibatkan pemimpin pro kerajaan, Anwar kata tidak cukup kuat. Nah, macam ironi kan? Terhadap Syafiq Apdal, bukti kononnya tidak perlu. Tetapi terhadap kroni pula, bukti sebesar gunung pun masih lagi tidak cukup. Inilah double standard yang paling jelas yang rakyat Sabah boleh nampak dengan mata kepala sendiri. Kalau kita pandang seberang sempadan, Sarawak pula lain cerita. Pemimpin mereka bersatu, maruah negeri dijaga. Lihatlah Rizab Negeri Sarawak, sudah 41 bilion ringgit dan dijangka akan mencapai 50 bilion ringgit tahun depan. Mereka dihormati, mereka disegani. Tiada siapa yang berani gari ketua menteri mereka depan umum. Bandingkan pula dengan Sabah. Negeri kaya sumber tetapi rakyat masih lagi sangat miskin. Rizab Negeri pula entah kemana. Bukankah ini bukti betapa lemahnya kepimpinan GRS yang lebih tunduk kepada Putrajaya daripada memperjuangkan hak rakyat sendiri? Dan apa yang lebih menyakitkan, whistleblower yang sepatutnya dilindungi pula dihukum. Albert Tay, orang yang berani menyerahkan bukti, bukannya dihargai, tetapi dijadikan sasaran. Kalau macam ni, siapa lagi yang berani tampil selepas ini? Adakah mesej kerajaan kepada rakyat ialah kalau anda dedahkan kebenaran, anda akan dihancurkan. Tapi kalau anda curi hasil bumi Sabah, anda akan dilindungi. Inikah Malaysia Madani yang kita dengar dilaung-laungkan setiap hari? Jadi tidak heranlah apabila banyak pihak yang mula bersuara. Bekas Ketua SPRM Latifah Koya secara terbuka berkata yang Anwar berbohong kepada Parlimen. Ahli Parlimen Pembangkang pun mengecam kenyataan Ketua SPRM Azam Baki kerana menimbulkan persepsi pendakwaan terpilih.
Malah netizen Sabah di media sosial pun apalagi memang naik angin. Ada yang kata Sabah negeri paling miskin tapi pemimpin sibuk kenyang dengan rasuah. Ada juga yang menyindir, Sabah bukan negeri buah bayo lagi tetapi negeri bawah penyamun. Alamak, netizen memang kalau bila mengkritik sangat pedas kritikan mereka. Jadi kawan-kawan, soalan yang besar yang kita perlu pikir dan kita perlu jawab. Apa sebenarnya yang sedang berlaku? Kenapa hanya 2 orang yang kena dakwa? Kenapa nama-nama besar yang lain disimpan dengan kemas? Seolah-olah ada tangan gaib yang melindungi mereka. Adakah kerana mereka sebahagian daripada GRS yang sekarang ini rapat dengan Putrajaya? Atau ini memang strategi politik untuk memastikan kerajaan tidak goyah? Sekarang mari kita tanya lagi beberapa persoalan yang agak kontroversi. Apakah rakyat Sabah kurang nilainya daripada rakyat Sarawak? Kenapa Sarawak boleh ada reserve berbilion-bilion ringgit tetapi Sabah masih lagi terpaksa bergantung pada bantuan pusat? Adakah kita ditakdirkan menjadi pengemis di dalam negeri sendiri sementara Sarawak pula disegani? Kalau benar slogan Madani ialah tentang maruah, tentang keadilan, tentang anti rasuah, kenapa rakyat Sabah masih lagi menjadi mangsa ketidakadilan terang-terangan? Dan lebih jauh lagi, kalau benar bukti penuh sudah ada, rekod pindahan wang, message WhatsApp, dokumen 300 muka surat, kenapa ia tidak cukup lagi untuk mendakwa semua yang terlibat? Apa sebenarnya yang cuba dilindungi? Adakah kita sedang menyaksikan satu episod baru di mana keadilan dikawal oleh politik dan bukannya oleh undang-undang? Atau lebih parah lagi, adakah rakyat Sabah sedang diperbodohkan sekali lagi? Sahabat-sahabat semua, ini bukan sekedar isu mahkamah, ini adalah maruah negeri. Sabah telah lama dieksploitasi dari kayu balak, minyak, gas, sampailah ke hasil bumi dan kini lesen perlombongan pula dijadikan alat untuk kaya segera bagi segelintir pemimpin. Kalau beginilah keadaannya, hanya ada satu jalan keluar. Rakyat Sabah perlu menghukum keadilan terpilih ini di peti undi nanti. Sarawak sudah tunjuk jalan. Mereka pilih maruah dan kini mereka kaya. Dan mereka juga jauh di hadapan. Sabah pula mesti berani memilih maruah walaupun dengan apa harga sekalipun. Jadi sekarang saya ingin tanya kepada Anda semua sekali lagi, adakah rakyat Sabah masih ada harapan? Masih ada harapan, sinar harapan untuk melihat keadilan ditegakkan? Atau adakah Sabah akan terus menjadi tanah eksperimen politik di mana kroni dilindungi dan whistleblower pula dihukum? Adakah peti undi akan menjadi senjata terakhir kita untuk menghiris kebenaran ini lebih tajam daripada sebarang pembohongan di parlimen? Tinggalkan komen Anda, sebab saya yakin jawaban Anda akan menjadi suara yang kerajaan paling takut mau dengar. Baiklah semua, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ke channel ini sebab kita akan terus bongkar sampai yang sembunyi pun tidak boleh tidur lena lagi. Baiklah, salam sejahtera semua, salam perjuangan dan salam reformasi. Kita jumpa lagi di konten yang seterusnya. Sekian sahaja, terima kasih semua.